Perhimpunan Suci Paskah sudah tiba. Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan kupas bertajuk Paskah dan Keluarga Tuhan. Apabila kita memikirkan hal tentang roh kita terlebih dahulu, dulu kita hidup sangat mulia dengan Tuhan di kerajaan syurga. Namun, jika kita melihat ajaran Alkitab, kita ialah malaikat-malaikat yang digoda oleh si jahat syaitan. Akibatnya, kita berdosa dan diusir dari syurga ke bumi ini. Semua manusia ialah pendosa yang diusir dari syurga ke bumi ini. Untuk roh-roh ini diampun dosa dan kembali ke tanah air syurgawi yang kekal, Tuhan datang ke bumi ini dan menubuhkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Jadi, tiada sesiapa pun dapat memasuki syurga tanpa menyambut Paskah. Jadi hari ini, kita akan memahami ajaran Alkitab dengan baik-baik tentang pengampunan dosa dan Paskah yang Tuhan janjikan kehidupan kekal sebagai ahli-ahli keluarga syurgawi. Pertama sekali, tajuk kupas hari ini ialah Paskah dan Keluarga Tuhan. Adakah kita betul-betul ahli-ahli keluarga Tuhan? Banyak orang berfikir bahawa Tuhan Bapa hanyalah gelaran, sama seperti mereka memanggil guru di sekolah atau profesor di universiti. Namun, itu bukanlah gelaran saja. Sebenarnya ada hubungan antara bapa dengan anak-anaknya. Melalui Alkitab, Yesus dan kesaksian para nabi juga memberitahu kita kebenaran yang menakjubkan, bahawa kita ialah anak-anak Tuhan Bapa di syurga. Banyak orang tidak menyedari betapa hebat dan mulia untuk menjadi anak Tuhan, serta peranan dan tanggungjawab yang diperlukan. Kerana mereka tidak tahu, walaupun kita berkongsi berita baik tentang berkat yang berharga sebagai anak Tuhan, manusia di dunia hanya menganggapnya sebagai doktrin. Apa yang kita beritakan adalah benar. Kita memberitahu mereka kebenaran. Kerana Tuhan ialah Bapa kita, kita mengajar bahawa Tuhan ialah Bapa. Kerana kita ialah anak-anak Tuhan, kita menyatakan orang lain tentang identiti kita. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Pertama sekali, mari kita pastikan hubungan antara syurga dengan bumi melalui buku Ibrani 48. Buku Ibrani 48, ayat 5 tertulis, pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Bukan hanya kemah suci dalam Perjanjian Lama, tetapi dunia yang kita diami pada hari ini pun jugalah gambaran dan bayangan sistem syurgawi. Antaranya, memandangkan tajuk kupas hari ini ialah Paskah dan Keluarga Tuhan. Mari kita pastikan, adakah sistem keluarga yang mula-mula wujud di syurga dicerminkan di bumi ini? Kita harus percaya semua ajaran terang Alkitab. Kita tidak dapat melihat dunia mikroorganisme dengan mata kasar. Jadi apakah alat yang kita gunakan? Kita menggunakan mikroskop. Kita dapat melihatnya di bawah mikroskop, tetapi bukan dengan mata kasar. Bakteria, amoeba atau kuman hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Jadi adakah sesiapa akan berkata, itu pasti adalah palsu. Mataku tidak nampak, jadi aku tidak dapat percaya. Tiada. Jadi, kita dapat melihat dunia rohani melalui mikroskop apa? Kita harus melihat melalui mikroskop yang dipanggil Alkitab. Jika kita mempercayai semua yang muncul di bawah mikroskop, tetapi tidak dapat mempercayai hal-hal dunia rohani yang dibuktikan Alkitab, bukankah itu salah?
Alkitab berkata bahawa kemah suci dan sistem keluarga di bumi ialah gambaran dan bayangan apa yang ada di syurga. Kalau begitu, mari kita pastikan sama ada perkara di bumi selaras dengan perkara syurgawi dengan melihat ajaran buku Ibrani bab 12 ayat 9. Kita harus percaya dunia rohani yang dibuktikan Alkitab. Memandangkan ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar, banyak orang bodoh berkata, tiada dunia rohani, tiada Tuhan. Kalian, marilah kita lihat baik-baik babak yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui Alkitab, iaitu mikroskop rohani. Bab 12 ayat 9. Dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada siapa? Bapa skala roh, supaya kita boleh hidup? Dalam sistem keluarga di bumi, ada Bapa. Sama juga, siapa wujud di dunia rohani, iaitu kerajaan syurga, sini tertulis Bapa skala roh. Kita pergi ke buku Matius, bab 6. Buku Matius bab 6, ayat 8 tertulis. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, kerana siapa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kerana itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di syurga. Yesus sendiri mengajar, berdoalah demikian, bahkan perkataan yang harus digunakan pun. Sebenarnya roh kita ada siapa? Kita ada Bapa skala roh kita. Ini ialah kebenaran. Melalui Alkitab, Tuhan memberitahu kita kebenaran bahawa Tuhan memang ialah Bapa kita. Seterusnya, jika ada Bapa, siapakah boleh memanggil dia Bapa? Sekarang, ada banyak lelaki dewasa di sini. Namun, bukan orang yang berumur 40 atau 50-an boleh menjadi bapa secara automatik. Dia harus ada siapa? Dia harus ada anak, dan barulah dia boleh menjadi bapa. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 6. Buku 2 Korintus bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapamu. Dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Ini ialah firman siapa? Teruskan baca. Demikianlah firman siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberitahu kita, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak lelaki dan anak perempuanku, iaitu kamu akan menjadi anak-anakku. Ini bukan kata-kata orang lain, tetapi firman Tuhan sendiri yang ditulis seadanya dalam Alkitab. Sama seperti ada bapa, anak lelaki dan anak perempuan di bumi ini. Di syurga, iaitu dunia rohani, juga pasti ada Tuhan Bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Bukan itu sahaja. Dalam ahli keluarga di bumi ini, bukankah juga ada seorang ibu? Jadi, ini bermaksud bahawa juga harus ada siapa di dunia rohani. Hanya selepas itu, barulah firman bahawa hal-hal di bumi ialah gambaran dan bayangan syurga masuk akal. Bukan? Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi. Sini, syurgawi, bermaksud syurga. Yerusalem yang di syurga adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Ibu ini bukan ibu fizikal kita. Alkitab memberitahu kita bahawa Yerusalem syurgawi adalah merdeka dan ialah ibu kita. Alkitab menyatakan kita kebenaran bahawa ada bapa rohani, anak lelaki dan anak perempuan rohani, serta ibu syurgawi yang memberi roh kita kehidupan. Tuhan menyatakan kita kebenaran.
Jika ada keluarga fizikal di bumi, ada keluarga rohani di syurga. Keluarga ada apa persamaan? Darah. Betul? Jadi, apabila mengatakan sistem keluarga, kita tidak boleh mengabaikan pertalian darah. Orang selalu berkata, darah lebih pekat daripada air. Walaupun ada beradik bergaduh, mereka ketawa, bergurau, berbual dan berkongsi makanan tidak lama kemudian. Ini bermaksud apa? Mereka ialah sekeluarga. Namun, biasanya agak susah jika orang yang tiada kaitan darah bergaduh atau bermasalah dengan satu sama lain. Inilah kes bagi orang yang tiada pertalian darah. Bagaimana dengan keluarga rohani? Mereka dihubung kaitkan secara rohani melalui darah. Apakah sistem kebenaran yang ditubuhkan Tuhan di bumi ini agar kita tidak melupakan hal ini? Paskah. Jadi, kebenaran yang hanya boleh ditubuhkan melalui darah ialah kebenaran Paskah. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada tertulis secara berterusan. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Segala sesuatu disucikan dengan darah dan sudah menjadi dekat oleh darah. Tuhan membenarkan banyak korban binatang dan mengaitkan darah dengan penebusan. Jadi, apabila Tuhan memanggil umat syurga, Dia menyertakan mereka dengan berkata, sesiapa yang ingin menerima pengampunan dosa harus kembali pada Paskah Perjanjian Baru. Jadi, Paskah ialah kebenaran yang tidak dapat dipatuhi oleh sesiapa pun kecuali keluarga Tuhan. Walaupun mereka tidak banyak berpengetahuan tentang Alkitab, mereka berkata, Paskah ialah firman Tuhan dalam Alkitab. Saya percaya bahawa orang yang di sini telah dikurniakan Tuhan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami. Jadi, janganlah kita kehilangan jalan yang mulia ini. Kita semua harus dapat mencapai kerajaan syurga. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kita ada pertalian darah rohani melalui Paskah dengan membuka buku Yohanes bab 6. Buku Yohanes bab 6, ayat 53. Ayat 53 tertulis, Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Tidak mempunyai hidup. Maksudnya, orang itu adalah mati. Bukan? Alkitab memberitahu bahawa orang yang tiada daging dan darah Kristus di dalam semuanya dianggap mati. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan daging dan minum darah Kristus, semua ada kehidupan kekal. Yesus mendedahkan kebenaran ini kepada kita melalui Alkitab, yaitu mikroskop rohani. Kebenaran ini harus kita percayai sebagaimana adanya. Tiada orang dapat menafikan fenomena yang muncul di bawah mikroskop. Namun, sesetengah orang berkata, kandungan Alkitab hanya adalah untuk orang Kristian. Ia tidak berkaitan dengan kami. Bagi orang seperti itu, walaupun Tuhan menunjukkan kebenaran, mereka masih tiada kearifan, penghakiman atau akal untuk faham. Meskipun sudah ditunjukkan, mereka masih tidak mengaku. Kenapa? Kerana mereka adalah mati. Meskipun mendengar kebenaran, mereka menafikannya. Kenapa? Kerana mereka adalah mati. Mereka tiada akal untuk membeza. Namun, orang yang makan daging dan minum darah anak manusia dapat mempercayai dan menerima kebenaran ini. Alkitab memberitahu kita bahawa orang yang melakukan ini boleh berbuat demikian kerana mereka adalah anak-anak Tuhan. Teruskan dengan ayat 55. Ayat 55 tertulis,
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan apa? Hidup oleh aku. Orang yang koma atau orang mati tidak dapat berasa walaupun betapa bagusnya sebuah muzik. Walaupun ditunjukkan pemandangan yang mempesonakan, dia tidak akan berkata cantik. Kenapa? Kerana dia sudah mati. Dalam keadaan mati, mereka tidak dapat berasa. Kita harus hidup. Bagaimana kita dapat hidup? Apabila kita makan daging dan minum darah anak manusia, yaitu apabila daging dan darah Kristus berada di dalam kita, kita akan menerima gelaran apa daripada Tuhan? Kita akan menerima gelaran anak-anakku. Dalam erti kata lain, anak-anak yang mewarisi daging dan darah ibu bapa. Siapakah Tuhan? Bukankah dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah seluruh alam semesta? Bukankah dia Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan firman-Nya? Bukankah dia Tuhan yang membelah Laut Merah dengan firman dan menurunkan mana kepada umat Israel selama 40 tahun? Kita ialah anak lelaki dan anak perempuan Tuhan yang hebat. Di bumi ini, kedudukan kita kelihatan seperti disuruh untuk membuat ini atau itu oleh bos di tempat kerja. Namun, itu sama sekali bukan identiti kita yang sebenar. Sekarang kita hidup seperti itu sementara di dunia berdosa ini sebagai pendatang. Namun, apakah akan dikatakan oleh semua orang di seluruh dunia apabila rupa asal kita sebagai ahli keluarga Tuhan didedahkan? Kita bukan hanya menerima pujian dan kemasyhuran, tetapi juga akan menjadi kepala semua bangsa, bukan ekor. Tuhanlah yang membuat janji itu. Hari ini, untuk kita mewarisi daging dan darah Tuhan serta menjadi anak-anak-Nya, Tuhan membenarkan kita peraturan yang dipanggil Paskah, agar kita dapat makan daging dan minum darah anak manusia. Paskah ialah hari yang sangat penting bagi keluarga syurgawi. Buku Matius bab 26 ayat 17. Buku Matius bab 26 ayat 17 tertulis, pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Sehingga masa itu, orang Yahudi menyambut Paskah dengan menyembelih domba dan kambing. Tetapi Yesus mempersiapkan Paskah dengan roti dan air anggur. Kita pergi ke ayat 26. Ayat 26 tertulis, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil apa? Roti. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah siapa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Roti Paskah melambangkan tubuh kudus Kristus, dan air anggur Paskah melambangkan darah Kristus di atas salib. Dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Orang yang tidak makan dikatakan apa? Mereka dikatakan tiada kehidupan, iaitu orang mati. Manakala orang yang makan mempunyai hidup yang kekal. Tuhan membuat perbezaan yang begitu besar antara kedua-duanya. Kalau begitu, hari ini kita akan makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah menurut ajaran ini.
Upacara ini akan dijalankan menurut ketetapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang ada daging dan darah Kristus ialah ahli keluarga Tuhan. Melalui ini, Tuhan membezakan anak-anaknya dengan orang yang bukan, serta orang yang akan menerima pengampunan dosa dengan orang yang tidak akan menerimanya. Jadi, apakah kepentingan yang Tuhan masukkan dalam air anggur Paskah? Apakah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa? Dia berkata, inilah darahku. Bukan. Ini adalah sangat penting. Jadi, apakah akan terjadi pada orang yang tiada darah Kristus? Mereka pasti tidak dapat menjadi ahli keluarga syurgawi. Mereka pasti tidak dapat menjadi anak-anak Tuhan, tidak layak memanggil Tuhan sebagai Bapa. Hari ini, orang yang menyambut Paskah Perjanjian Baru yang kudus, yakin bahawa Tuhan ialah Bapa mereka. Kerana itulah kebenaran. Mari kita pastikan fakta ini dengan melihat buku Lukas bab 22. Buku Lukas bab 22 ayat 7 tertulis, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita pergi ke ayat 13, maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14 tertulis, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, bagaimana hatinya semasa menantikan Paskah, sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Apakah sebenarnya Paskah? Yesus sudah mengetahui bahawa dia akan disalibkan pada keesokan hari. Alkitab tertulis bahawa dia berdoa di Getsemani dan belohnya jatuh dari dahi seperti titisan darah. Dia mengetahui bahawa masa penderitaan itu sudah dekat. Jadi, mengapakah dia sangat ingin menyambut Paskah? Dalam Paskah, terkandung sesuatu yang sangat penting untuk membezakan anak-anak Tuhan daripada orang yang bukan, seperti ujian limus. Yesus berkata, orang yang makan daging dan minum darah anak manusia ada kehidupan kekal. Orang yang tidak makan daging dan minum darah anak manusia, tiada kehidupan. Yesus sudah memberitahu kita cara untuk membezakan anak-anak Tuhan daripada orang yang bukan. Kita pergi ke bab 22, ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti Paskah mengandungi makna sebagai daging Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jika Paskah Perjanjian Baru tidak muncul, kita berisiko kehilangan status sebagai anak-anak Tuhan di syurga buat selama-lamanya. Jika anak melakukan kejahatan, ada ibu bapa mungkin berkata, kita putuskanlah hubungan. Mereka mengancam untuk memutuskan pertalian darah. Itulah situasi kita. Namun, bagaimanakah Tuhan memulihkannya? Dengan roti dan air anggur Paskah. Tuhan membuka jalan kebenaran yang dipanggil Perjanjian Baru. Banyak orang di dunia menganggap ajaran Alkitab ini tidak masuk akal. Hal itu sama seperti berkata, amoeba dan bakteria hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Jadi, ia tidak wujud kerana ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Orang ini membuat penilaian yang salah. Sebab itulah Yesus berkata bahawa mereka ialah orang mati. Mengapakah mereka tidak dapat membeza dan membuat penilaian yang betul? Kerana mereka ialah orang mati. Bagaimanakah orang hidup? Mereka percaya. Jadi, mereka membuat apa terhadap roti dan air anggur Paskah Perjanjian Baru? Mereka menerima.
mengalu-alukan dan percaya. Bukan? Paskah hari ini ialah kebenaran yang terbaik yang membuat kita yang hubungan hampir terputus dengan Tuhan dibolehkan hak sebagai anak-anak. Untuk ini, Kristus menjadi realiti pendamaian yang dipersembahkan di atas mazbah korban bakaran selama 1500 tahun dalam Perjanjian Lama. Bukan? Melihat semua ini, kita tahu bahawa darah adalah sangat penting. Atas sebab ini, orang yang ada daging dan darah Tuhan di dalam mereka boleh memanggil Tuhan siapa? Apa? Bapa. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bab 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah apa? Persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah cawan pengucapan syukur yang persekutuan dengan darah Kristus dan roti yang kita pecah-pecahkan yang persekutuan dengan tubuh Kristus? Roti dan air anggur Paskah. Bukankah air anggur Paskah ialah persekutuan dengan darah Kristus dan roti Paskah ialah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mungkin istilah bukankah kedengaran seperti penafian, tetapi tidak. Ayat ini menjelaskan bahawa kita persekutuan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Teruskan ayat 17. Kerana roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kenapa? Kerana kita semua mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Seterusnya ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bahagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Dalam buku 1 Korintus bab 10, Alkitab menyimpulkan perkara tentang Paskah. Itu bukan hanya tentang makan sekeping roti dan minum secawan air anggur. Tubuh Kristus dan darahnya yang suci tinggal di dalam kita. Mulai saat itu, kita ada hak untuk memanggil Tuhan Bapa dan Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Adakah malaikat-malaikat akan menghalang anak-anak Tuhan melepasi pintu syurga yang mulia? Putera-puteri boleh masuk dan keluar dari pintu istana dengan bebas. Namun, bolehkah orang yang kelihatan curiga masuk dan keluarga dengan bebas? Identiti mereka diperiksa untuk memastikan sama ada mereka ialah rakyat itu atau tidak. Apakah upacara untuk kita mengambil bahagian dalam tubuh dan darah Kristus? Itulah perjamuan kudus Paskah dengan roti dan air anggur yang kita sambut hari ini, yang Yesus tunjukkan di luangan atas bilik Markus 2000 tahun dahulu. Mari kita lihat buku Efesus bab 2 ayat 11. Bab 2 ayat 11 tertulis, Karena itu ingatlah bahawa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sunat, iaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahawa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Sudah tentu, darah Kristus mengandungi makna seperti pengorbanan dan kematian Kristus. Namun, kita boleh berkata bahawa keluarga paling berkaitan dengan darah, pertalian darah, bloodline. Ini ialah hal yang sangat penting.
Ayat 14. Kerana dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tempoh pemisah, iaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk mempertamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Tuhan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Seterusnya ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan apa? Anggota-anggota keluarga Tuhan. Orang yang ada bertali antara ialah anggota keluarga Tuhan. Dalam versi Borneo, ayat ini ditulis, kamu sesama warga negeri dengan orang yang saleh dan ahli-ahli keluarga Tuhan. Atas sebab apa? Mari kita lebih spesifik. Alkitab mengajar bahawa kita telah menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan melalui darah kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Jadi, kita dapat berkata seyakinnya bahawa Paskah yang kita sambut hari ini sememangnya berita harapan yang paling berkat buat manusia, iaitu Injil. Ia harus diberitahu kepada semua orang agar lebih banyak roh dapat bertaubat dan pulang kepada Tuhan. Bukan Paskah yang disambut pada bulan pertama saja, tetapi pada bulan kedua juga. Apabila kita membaca buku Tua Tawaret bab 30, Raja Hizkia mengutus pensuruh ke seluruh Israel Utara dan mengumumkan apa? Kembalilah kepada Tuhan. Kebenaran agar anak-anak syurgawi yang berdosa di syurga dan diusir ke bumi bertaubat sepenuhnya dan kembali ke Tuhan ialah Paskah. Melalui Paskah, Tuhan memang akan mengurniakan berkat di bumi ini. Namun, kita perlu mengharapkan berkat di syurga yang abadi. Semua yang di bumi ini adalah sementara dan seketika. Segala sesuatu di dunia ini terdiri daripada benda yang terhad. Jadi tiada apa adalah kekal. Jadi, hidup kita sering digambarkan sebagai perjalanan pendatang yang sementara. Bukan? Maksudnya, sini bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya, tetapi hanyalah tempat singgah yang dilalui sementara. Kita sudah memastikan bahawa kita telah menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan melalui darah kudus Kristus pada hari Paskah. 2000 tahun dahulu, Yesus berkata di ruangan atas bilik Markus, aku sangat rindu makan Paskah ini. Kita harus bahagikan dalam hati dan selalu ingat betapa Yesus ingin menyambut Paskah. Namun, lihatlah sekeliling, tiada gereja yang menyambut Paskah. Dalam sejarah agama Kristian, mereka sewenang-wenangnya memansuhkan Paskah di Majlis Nikia pada abad keempat. Namun, Paskah ditubuhkan oleh Tuhan, jadi ia harus kekal buat selama-lamanya. Ini kerana dalamnya ada makna yang mendalam. Melalui Paskah ini, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang kudus, serta menjadi anak lelaki dan anak perempuan ibu bapa syurgawi. Kita sudah menjadi anak-anak syurgawi yang menerima pengampunan dosa, keselamatan kekal dan dapat memasuki syurga. Sekali lagi, saya panjatkan kesyukuran ikhlas kepada Tuhan. Dengan ini saya tambahkan khotbah Paskah hari ini. Terima kasih.